وعلى آله وصحبه ومن نصره ووله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعل القرآن حجة لنا وشفاعة لنا يوم القيامة. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita merafakkan syukran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya. Kita dapat lagi menyambung pengajian kita, iaitu melihat tafsir surah Yusuf, menceritakan peribadi Yusuf alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala hanya di dalam satu surah yang menggambarkan keindahan kesabaran Nabi Yusuf. Sebab itu dalam surah ni saja ada apa? Perkataan fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Yang pertama cerita tentang sabarnya Nabi Yaqub dengan anak-anak dia. Dia tahu anak dia tak baik, perkena anak yang seorang lagi, kan, yang ramai-ramai ni buat benda yang tak baik pada seorang ni yang nama dia Yusuf. Dua kali dia kata fasabrun jamil. Sabar itu adalah keindahan yang kemuncak bagi Nabi Yaqub, dan sifat sabar ini diwarisi. Tuan-tuan, sabar boleh diwaris tak tuan-tuan? Dia nak bagi tahu, Quran nak bagi tahu kepada kita bahawa ada ketikanya sifat-sifat kita ni banyak diwarisi oleh anak kita, disebabkan bukan kita nak, tapi anak kita tengok kita. Anak kita tengok kita. Sebab tu kita ada dakwah bilhal, dakwah dengan keadaan kita. Maksud dia macam mana pakaian kita, macam mana cara tutur kita. Sebab itu ada yang anak dia, kan, kita ni kita akan dapat beza kita dengan keluarga yang lain apabila kita kahwin. Kahwin dengan satu keluarga ni, keluarga dia memang jenis cakap kuat. Ada jenis cakap kuat, daripada ayah dia sampai anak dia semua cakap kuat. Sebab apa? Bila tanya kenapa cakap kuat, dia kata nak buat macam mana, dah terbiasa cakap kuat. Dia kahwin dengan keluarga, dapat keluarga yang cakap slow, cakap pelan. Dia petikai pula tanya, kenapa cakap pelan sangat, perlahan sangat cakap. Lepas tu yang keluarga belah ni pula kata apa, nak buat macam mana, kami dah terbiasa cakap perlahan macam ni. So ada perbezaannya, dan benda tersebut heritage, benda tersebut diwarisi secara sedar ataupun tidak sedar. Akhlak kita diwariskan kepada anak-anak kita, walaupun tidak banyak, sedikit, tapi ada bagi kesan. Sebab tiap-tiap hari duk cakap, tiap-tiap hari kita memperlihatkan apa yang kita buat, termasuk makan, kan. Satu keluarga ni memang jenis makan, jenis tak makan sayur. Daripada ayah dia sampai anak dia tak makan sayur, anak dia pun tak makan sayur. Lepas tu ada keluarga ni pula jenis kaki makan ulam ni, makan ulam. So bila kaki makan ulam, tiba-tiba datang kat rumah orang ni tak ada ulam, dia rasa pelik, keluarga ni tak makan sayur ke? Sama dengan tak minum susu, kan?
Ada keluarga saya, bila saya kahwin baru tahu Allah, keluarga belah ni jenis tak minum susu semua. Susah. Nak paksa bagi minum susu ni macam-macam buat. So bermula pada anak saya, barulah boleh train supaya minum susu. Tak nak jadi macam mak dia. Kata ya, mak dia tak minum susu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hari itu kita sampai kepada cerita Yusuf alaihi salam diberikan satu jawatan yang istimewa. Bahkan bukan takat diberikan, Nabi Yusuf alaihi salam meminta jawatan tersebut diberikan kepadanya. Ada orang tanya kepada kita, Nabi Yusuf minta jawatan kan? Nabi Yusuf ni gila jawatan ke? Tak, Nabi Yusuf sebelum dia bagi tahu jawatan dia yang dia minta tu, dia beritahu apa tu? Dia beritahu apa perancangan dia, satu. Yang kedua, apa kesusahan dia. Bahasa Arab kata ta'ban. Kepenatan yang bakal ditempuh oleh orang yang bakal pegang jawatan ni, apa yang dia nak kena buat. Yang hari itu kita dah baca ayat Quran sebut tentang apa? Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam menceritakan tentang apa yang bakal berlaku, iaitu tazra'una sab'a sini dada'aba. Kena buat apa? Kena tanam gandum sebagai makanan rutin utama, ruji utama selama 7 musim ataupun 7 tahun berturut-turut dengan cara yang spesifik. Dia bagi tahu spesifik. Fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi. Apabila kita, yang pertama sebelum tu, apabila kita tanam lebih daripada biasa, dah dapat hasil, bukan sekadar kita dapat hasil, fazaruhu fi sumbulihi. Dia bagi tahu dengan detail. Dia bagi tahu kita tak boleh apabila kita potong saja daripada batang gandum ni, kita terus harvest dia ataupun kita terus, kalau orang Kedah dulu padi dia ambil tiba kan. So dia kata jangan biarkan fi sumbulihi, biarkan duduk di dalam, kita panggil apa ya? Duduk dekat tangkai dia kan. Biarkan duduk dekat tangkai dia, apa yang nak makan baru ambil. Maksud dia, orang kata memang pekin sungguh-sungguh. Baik. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam bagi tahu pula apabila sampai zaman zaman yang tu, apabila sampai zaman yang mewah. Zaman mewah dia kata apa? Tak boleh bermewah. Zaman susah kena susah. Seperti mana makan zaman bermewah, makan waktu tu adalah seperti mana makan zaman bermewah. Maksud dia makan tak mewah. Sebab apa? Kena catu. Kalau kita selalu makan 100%, lebih-lebih, ini kita makan 30%. Makan 30%. 30% ni daripada tahun yang pertama sampai tahun yang ketujuh, tahun yang diberikan limpah ruh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sampai tahun ke-8 sampai tahun ke-14. 7 tahun dengan 7 tahun, 14 tahun ni kena jaga sungguh, hidup susah. Kesusahan itu dijanjikan oleh siapa? Dijanjikan oleh Yusuf. Yusuf yang janji susah ni, dia nak janji apa? Dijanji bagikan kesusahan kepada rakyat. Tapi kesusahan dalam tempoh hanya 14 tahun tu. Kalau dia tak pegang 14 tahun, kalau dia tak pegang 7 tahun yang pertama, 7 tahun yang berikut lingkup negara Mesir. Itu gambaran yang diberikan. Maka dia dengan sukacitanya diminta, dan dia dengan sukarelanya diminta kepada raja pada waktu tersebut, diberikan apa? Ala khazainil ard. Diberikan jawatan pemendaharaan negara, menteri kewangan, wadakhal, dan apa saja yang masuk duit, apa saja yang masuk dalam bentuk pertanian sekalipun menjadi harta simpanan negara, dia kata dia nak perang. Dan dia sendiri menyatakan apa? Inni hafizun alim. Sesungguhnya kalau engkau bagi ke aku jawatan ni, wahai raja, aku hafiz, aku akan jaga betul-betul. Seperti mana yang aku janjikan. 7 tahun yang pertama ni susah, macam mana nak buat kesusahan tu, macam mana nak hadap susah tu, aku tahu macam mana nak buat.
7 tahun yang berikutnya, macam mana nak hadap negara kita, tak boleh nak produce apa-apa, tak boleh nak tanam apa-apa sebab kering kontang. Macam mana nak hadap 7 tahun tu? Aku boleh buat hafiz. Aku betul-betul boleh jaga benda ni. Yang kedua, alim. Alim ni apa dia? Alim ni sangat-sangat tahu macam mana nak mengendalikan. Nak bagi kat orang lain, bagi lah. Tapi orang lain tu boleh tak buat macam aku buat? Cerita dia, Nabi Yusuf AS, dia minta jawatan bukan sekadar minta, tapi dia bagi tahu, aku boleh buat sekian sebab aku ni seorang yang amanah, hafiz, betul-betul boleh jaga. Yang kedua, aku ni sangat mengetahui apa yang bakal aku buat. Kalau engkau nak bagi kat orang lain, boleh. Akhirnya apa jadi? Akhirnya raja memberikan apa? Memberikan jawatan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita baca sebelum ni, Nabi Yusuf keluar pada penjara, terus jumpa raja. Betul? Lepas jumpa raja, yang tu kali tu juga Nabi Yusuf sebelum tu dah tolak banyak kali dah. Nak jumpa dengan raja ni, dia yang tolak, raja minta. Dia tolak raja. Dia tak nak jumpa sehingga masalah dia diselesaikan. Habis menyebabkan raja jadi apa? Jadi kagum dengan dia. Apabila dah berjumpa dengan raja, jumpa tu dia menerangkan apa yang bakal terjadi dengan lebih detail kepada baginda yang memerintah negara Mesir pada waktu tu. Kemudian dia cerita bahawa dia boleh buat sekian-sekian. Last sekali raja berjumpa dengan dia seorang, one by one, face to face. Akhirnya jawatan diberikan kepada Yusuf. Baik tuan-tuan, yang tu saja cerita pasal raja. Sebelum ni ada tak cerita pasal raja? Tak ada. Sebelum jumpa raja, jumpa dengan pembesar raja, berjumpa dengan Al-Aziz, duduk dalam istana dah waktu tu. Kemudian masuk penjara. Lepas masuk penjara, keluar penjara, pergi ke istana mengajak raja. Menghadap raja tuan-tuan. Ini adalah kali pertama dia menghadap raja dan kali yang terakhir cerita pasal raja. Lepas ni kita baca surah Yusuf, tak jumpa dah cerita pasal raja. Baik, para ulama membincangkan sebelum kita nak baca ayat ni. Para ulama membincangkan, kenapa tak ada cerita pasal raja ni? Kan? Sebab kita bakal cerita nanti kesusahan yang dihadapi oleh rakyat, oleh Nabi Yusuf pada waktu tersebut mengendalikan sebuah negara. Lepas tu tak ada dah cerita tentang raja, tak ada langsung mention pasal raja dalam surah ni lepas tu. Baik, maksud dia apa dia? Di kalangan para ulama tafsir membincangkan sebab apa tak ada dah cerita pasal raja ni. Sebab apa tak ada dah cerita pasal raja. Yang pertama, para ulama memberitahu kepada kita, menggambarkan bahawa Nabi Yusuf alaihi salam dia diberikan kuasa sepenuhnya untuk mengendalikan negara Mesir pada waktu tersebut. Maksud dia, raja dah tak tahu apa dah. Raja kata mendengarkan apa yang Nabi Yusuf present dekat dia sebelum tu, dia lepaskan semuanya. Dia lepas semuanya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Maksud dia bagi kuasa raja ni dia rehat. Sebab apa? Percaya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Baik. Yang kedua, menunjukkan kepada kita bahawa raja ni pada waktu tersebut memang tersangat-sangat kagum dengan Nabi Yusuf AS dan perancangan dia, sehingga kan apa sahaja yang diminta oleh Nabi Yusuf, raja lepaskan. Baik. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, walaupun Mesir pada waktu tu kita sebut dalam ni perkataan apa? Perkataan
Firaun tak ada lagi waktu ni. Walaupun kita berada di Mesir cerita kita ni. Cerita ni disebut apa perkataan apa? Al-Malik. Tuan-tuan ingat ke tak ingat ni? Sekali lagi nah. Cerita tentang Nabi Musa tak ada sebut tentang Al-Malik. Nah, cerita Nabi Musa dengan apa? Firaun. Iaitu dinasti Fara'anah. Yang memerintah ni nama dia Firaun. Firaun ni bukan nama. Firaun ni pangkat. Firaun ni pangkat. Nama daripada Ramses I, Ramses II, Ramses III. Macam kita lah yang di Pertuan Agong. Nama apa? Raja Abdullah. Nama apa? Raja Jamalul Lail. Tapi kita panggil apa? Kita panggil yang di Pertuan Agong. Sama dengan ni. Bila kata Malik, bukan nama dia Malik, tetapi pangkat. Bila kata Fara'anah ataupun Fir'aun, bukan nama dia Fir'aun, pangkat. Nah, clear nah? Baik. Baik. Sekarang kita baca pada ayat yang ke-58. Nah, 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. صدق الله العظيم. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok sikit terjemahan bermula pada ayat 58. Terjemahan dia ayat 58. Wajaa ikhwatun Yusuf, dan telah tiba ataupun telah datang saudara-saudara Yusuf. Sampai kat mana dia? Ke Mesir. Baik. Hari tu saya ada sebut perkataan jaa. Okey, jaa ni datang. Datang dengan susah-susah ke datang dengan mudah? Sekali lagi. Jaa sampai, tiba, datang. Datang dengan susah payah ke datang dengan mudah? Datang dengan susah payah. Yang datang dengan mudah, perkataan yang Quran selalu guna apa dia? Baik, sekali lagi nah. Selalu Allah gunakan perkataan atu. Mereka sampai, mereka tiba. Yang tu mudah. Gambaran Allah menggunakan perkataan halusnya, maha halus Allah Subhanahu Wa Taala. Jaa, datang ni dengan susah payah. Maksud dia, saudara-saudara Yusuf nak sampai ke Mesir ni travel ni bukan mudah tuan-tuan. Travel susah ke senang tuan-tuan? Kita ada flight pula dah. Kita tak ada flight. Kita naik flight tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Mekah naik flight, orang kata mudah dah naik Mekah, pergi Mekah naik flight ni. Okey, kita pergi naik 7 jam katakan. 7 jam sampai kat Mekah dulu ke sampai kat Madinah ataupun sampai dekat Jeddah ataupun Madinah. Sampai-sampai tu rasa letih tak badan tuan-tuan? Letih. Naik apa? Naik flight pun letih. Baik. Yang ni anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam
datang ke Mesir. Mereka bersusah payah, mereka naik apa ni? Jalan darat. Tak bagi tahu kepada kita naik unta ke naik kuda. Tapi yang pastinya jauh. Mesir nak pergi ke Kahirah, Palestin nak pergi ke Kahirah adalah sangat jauh. Berapa jauh dia? Lebih daripada waktu saya nak kira balik kan? Lebih daripada 1200 km. Nah, jauh lah. Okey, baik. Maksud dia daripada Johor, ya kan, daripada Johor. Daripada sini ke Perlis, patah balik ke sini. Lebih kurang lah. Yang tu yang saya rasakan paling dekat tu 1200 dan mungkin lebih. Baik. Wajaa ikhwatun, telah sampai saudara-saudara Yusuf. Tuan-tuan, saya bila saya baca tadi baru saya teringat. Saya tak tahu tuan-tuan terfikir ke tak, ke tuan-tuan terima saja apa yang Allah Ta'ala ceritakan. Allah Ta'ala cerita saudara-saudara Yusuf yang kita duk baca sebelum ni, perancangan jahat yang dibuat oleh 10 beradik ni kepada Yusuf, pada Bunyamin ni. Mereka ni semua laki ke ada perempuan juga? Semua laki kan? Anak Nabi Yaqub perempuan pergi mana? Ke semua yang lahir pada Nabi Yaqub semua anak laki? Quran cerita tak tuan-tuan? Quran tak cerita. Quran cerita apa? Quran cerita anak-anak je. Dan Quran cerita kebanyakan, bukan kebanyakan, Quran cerita tentang anak lelaki je. Anak perempuan ada cerita? Tak ada cerita. So bila tak ada cerita, kita katakan mungkin tidak ada anak perempuan dan mungkin didiamkan ceritanya. Nah, okey, baik. Apabila saudara-saudara Yusuf tiba dengan susah payah ke negara Mesir, dia cerita apa? Ikhwatun Yusuf, saudara Yusuf, fadakhalu, masuk ke negara Mesir. Maksud dia negara ni ada apa? Waktu tu mungkin dah ada border. Mungkin dah ada border. Sebab nanti kita akan baca Nabi Yaqub alaihissalam memberikan arahan nak masuk negara Mesir ni, masuklah daripada min abwabin mutafarriqah. Masuklah daripada pintu yang banyak-banyak. Maksud dia ada banyak pintu, ada banyak border. Baik. Fadakhalu alaihi, mereka masuk sampai jumpa terus dengan Yusuf. Datang Mesir jumpa Yusuf. Senang sungguh nak jumpa Yusuf. Gambaran kepada kita apa dia ni? Gambaran kepada kita, Yusuf ni sekarang dia pegang jawatan apa? Dia pegang jawatan apa? Menteri, nak kata kewangan, lebih pada tu. Senang kata dia ni diberikan kuasa penuh untuk menjalankan perintah. Dan kalau kita baca surah ni tak ada cerita tentang menteri lain. Seolah-olah apa dia? Seolah-olah dia seorang je yang jadi menteri. Kita katakan dia adalah menteri dalam segala hal. Perdana Menteri. Bukan in acting, in action. Perdana Menteri betul punya. Cumanya tidak dinyatakan spesifik apa jawatan dia. Cuma dia minta jawatan sekian-sekian. Baik. Fa'arafahum, mereka masuk jumpa dia. Fa'arafahum, dia kenal mereka. Tuan-tuan, baik, sebelum tu nak cerita apa? Masuk ni mereka daripada Palestin masuk pintu masuk border, masuk sampai ke Mesir, sampai ke Kahirah, boleh jumpa terus dengan Yusuf. Apa yang tuan-tuan boleh faham? Tengok pada zaman kita, masuk boleh jumpa terus menteri. Tuan-tuan nak jumpa Haji Hamzah mudah ke senang tuan-tuan? Yang tu Haji Hamzah. Tuan-tuan nak jumpa YB mudah ke senang? Susah kan? Nak pergi kat pagar, pintu pagar, tuan-tuan nak sentuh pintu pagar pun takut kan? Baik. Gambaran dia apa dia? Gambaran dia boleh berjumpa terus dengan menteri. Maksud dia, bagaimana gambaran yang Allah gambarkan kepada kita tentang Nabi Yusuf? Nak jumpa Nabi Yusuf senang sangat. Maksud dia, Nabi Yusuf ni sangat dekat dengan rakyat sebab dia dah jadi menteri. Maksud dia ni mudah sungguh untuk orang nak minta tolong dia, dan recognize orang
boleh berjumpa dengan dia terus. Tak ada apa-apa orang kata, kita kata apa ya, protokol kan. Without protokol boleh jumpa. Nak kata without protokol pun tak juga. Maksud dia senang jumpa. Dalam keadaan susah orang cari dia jumpa. Kita ni susah, dalam keadaan susah nak jumpa orang ni susah. Ni susah nak cari dia senang. Baik. Fa'arafahum. Apabila mereka masuk 10 adik-beradik ni, sampai fa'arafahum, mereka boleh, dia fa'arafa, dia kenal mereka. Siapa yang kenal siapa ni? Yusuf boleh kenal mereka. Baik, sekali lagi kalau kita pegang pada pandangan Imam Tabari yang saya katakan itu, Imam Ibn Kathir, begitu juga dengan Hamka, cerita tentang Yusuf dibuang dalam perigi, umur Yusuf berapa? Ada kaul 9-10 tahun. Darjah 3, darjah 4. Darjah 3, darjah 4. Kecil ke besar tuan-tuan? Penulis kitab ni, saya seronok baca kitab dia. Tajuk kitab ni Al-Qasasul Qur'ani, kisah-kisah dalam Quran. Ardul Waqa'i' wa Tahlilul Ahdath. Dia kata bagaimana dibentangkan realiti, supaya kita apabila kita baca ayat Quran, kita tengok realiti. Dia tak jumpa dengan mereka ni lama dah, tak diceritakan kepada kita berapa lama tak jumpa sampai dia jadi menteri ya. Maksud dia daripada umur 9 tahun sampai jadi menteri. Kalau kita katakan umur menteri ni, katakan 40 tahun. Maksudnya tak berjumpa dengan abang dah berapa tahun? 30 tahun. Kita bayangkan, itu tempoh yang paling singkat. 30 tahun tak jumpa abang dia. Waktu yang terakhir umur dia 9 tahun. Abang dia umur berapa? Abang dia yang sulung, kita membayangkan itu hampir 30 tahun, 25 tahun. Tuan-tuan, kalau umur 9 tahun, tuan-tuan tak jumpa 30 tahun, 31 tahun. Lepas pada tu tuan-tuan jumpa umur 40, tuan-tuan boleh kenal tak dia? Satu. Yang kedua, tuan-tuan kalau tengok seseorang umur 25 tahun tambah 30 tahun, 25 tambah 30 tahun, terus pencen 55 tahun. Daripada umur 25 tahun, kali yang terakhir tengok semula umur 55 tahun. Kalau tuan-tuan buat perbandingan, 9 tahun tambah 30 tahun, 31 tahun, jadi 40. Tak jumpa. Dengan umur 25 tahun, dah tak jumpa 30 tahun, jumpa pula umur 55. Mana tuan-tuan senang cam? Orang Kedah kata cam. Sama kan? Mana tuan-tuan boleh recognize muka? Maksud dia mana lebih mengelirukan ataupun yang menyebabkan tuan-tuan lagi mudah kenal, yang tua kita tak jumpa, dah dewasa tak jumpa, ataupun yang kecil tak jumpa, kemudian kita jumpa umur 40 tahun. Mana yang memungkinkan kita lagi kenal dia? Yang tua, betul? Yang muda boleh kenal tak? Tak kenal. Sebab tu Quran ni apabila dia membentangkan cerita kepada kita, in reality macam tu. Kita baca, kita kena fikir, kenapa Yusuf boleh kenal mereka? Mereka tak kenal Yusuf. Fa'arafahum, mereka kenal, Yusuf kenal mereka. Satu, dah dapat dah tanda, yang ni aku cam ni, yang ni muka, tak banyak beza. Gitu. Ada beza tu. Tapi bila dah tua dah, kan? Bila dah umur 28, 25, tidak ada tumbesaran dah. Umur 9 tahun, dia akan berubah wajah, akan tukar gigi, akan ada misai. 25 tahun dah ada dah misai, kan? So perbezaan tu tak banyak, kecuali kedutan, kecuali rambut sikit, ada uban, gitulah. Maka dia boleh kenal mereka. Yang pertama, kemungkinan sebab kita katakan tadi, dah masa yang terakhir melihat abang-abang dia tu dah dewasa dah, dan abang-abang tak kenal dia sebab dia kecil lagi. Yang kedua, sebab datang dengan package. Dia orang datang package apa? Bukan package datang seorang-seorang. Kalau datang seorang-seorang mungkin lain. Datang dengan ramai, 10 beradik. 10 beradik. Kemudian tak cukup dengan tu, dua dah. Tak cukup dengan tu, mereka ni lagi dari negara mana? Mesir. Tuan-tuan, kalau orang Indonesia 10 orang datang,
Kita kata orang Brunei 10 orang datang, tak kira perempuan ke lelaki ke, 10 orang datang, tuan-tuan boleh beza tak orang Malaysia dengan orang Lenggeng? Kan? Orang Bandar Seri Begawan datang kat sini 10 orang, tak kira perempuan ke lelaki ke, kalau perempuan datang bertudung. Tudung mereka tu macam mana rupa dia? Lain ke sama dengan orang kita Malaysia? Lain. Kain mereka lain, dia orang suka pakai yang tudung jenis lain. Tak sama dengan orang Indonesia pakai tudung sama tak dengan orang Malaysia? Tak sama. Orang lelaki cara pakai kain plekat dengan baju Melayu sama tak dengan orang Indonesia pakai? Kita boleh beza. Walaupun orang Arab bila datang negara kita tak tahu beza Indonesia ke Malaysia. Kan? Mereka tanya, tak tahu beza. Kita boleh kenal orang kita ke orang bukan daripada tempat kita. Maka mereka dapat kenal tak? Dapat kenal melalui apa? Mungkin pakaian. Mungkin apa? Mungkin bahasa. Adakah sama bahasa yang digunakan oleh orang Palestin, Bani Israel, anak-anak Nabi Yaqub dengan orang Mesir? Sudah pasti tak sama. Yang ketiga, wajah orang Arab Mesir sama tak dengan orang Palestin, dengan Bani Israel? Sama tak muka? Tak sama. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi kat UK, saya duduk kat UK 4 tahun. First time mereka tanya saya, dia orang tak boleh beza. You are from where? Where you come from? Bangladesh. Tuan-tuan, 4 tahun Bangladesh. Sebab apa? Sebab tak boleh nak beza. Kan? Tapi kalau kita sendiri tengok, kita tahu melalui bahasanya macam mana. Okey. Maka tuan-tuan, fa'arafahum, dia sangat mengenali mereka. Tengok dia bijak. Nabi Yusuf AS sangat bijaksana. Tengok dah tahu dah. Tengok dengar lahjah percakapan tu, dialek yang digunakan dah tahu dah. 10 beradik pula. Tengok muka yang tua tu, yang second tua, yang third, yang ketiga tua. Yang ni tak ada orang lain. Yang ni yang buang aku dalam perigi tu. But first time, kalau tuan-tuan kena buang dulu, tuan-tuan kena buang dalam perigi, tuan-tuan jadi menteri, tuan-tuan nak buat apa dekat orang yang buang tuan-tuan ni? Balas dendam tuan-tuan. Jangan biar. Kita tak boleh biar orang macam ni. Betul tak tuan-tuan? Baik, kita tengok apa yang Nabi Yusuf buat. Wa hum lahu munkirun. Yang pertama, Nabi Yusuf kenal mereka. Wa hum, mereka pula lahu munkirun. Bagi mereka tengok Yusuf munkirun. Munkirun ni bukan ingkar. Maksud nakirah ni tak kenal, tak dapat cam. Nanti kita mengaji bahasa Arab, ada al-ma'rifah, ada nakirah. Ma'rifah ni maksudnya tengok tu dah tahu dah. Kan? Nakirah ni tengok tak boleh nak beza. Yang ni macam mana? Wa hum lahu munkirun. Yang mereka ni pula tengok Yusuf sebagai seorang menteri ya. Satu, mungkin mustahil lah adik mereka ni, kita pun tak tahu macam mana tiba-tiba dah lah tak kenal kan. Dah 40 tahun, 30 tahun tidak berjumpa, rupa dah berbeza, dan mereka memang tak kenal langsung. Maksud dia Yusuf memang kenal mereka, mereka tak kenal Yusuf. Oh, seronok ni cerita ni. Baik. Kemudian kita tengok lah. Walamma jahazahu bijahazihim qala tuni bi akhin lakum min abikum. Baik. Kemudian ketika Yusuf menyediakan bekalan untuk mereka. Tuan-tuan, bekalan apa ni? Bekalan makanan, gandum lah. Disediakan untuk mereka. Walamma jahazahum. Tuan-tuan, sekali lagi, bila jumpa perkataan walamma, dan ketika mana Yusuf duduk sedang usahakan bagi kat mereka bekalan ni, lama ni sekejap ke lama? Nama pun lama. Ketika Yusuf menyediakan ni, mengambil masa yang lama. Dan ada sebahagian ulama tafsir kata memang sengaja dilamakan oleh Yusuf. Sebab Yusuf nak tengok seorang-seorang. Yusuf nak cam, nak recognize balik seorang-seorang abang-abang dia ni. Sebab 30 tahun dah tak jumpa. Tuan-tuan, kita kena bayangkan kita berada di tempat Yusuf.
tuan-tuan dah ada kuasa. Tu sifat kita berbeza dengan sifat Allah. Allah bila dah ada izzah, Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz, Allah memiliki kuasa, tetap Allah tidak menurunkan bala, tidak menguji orang yang, contoh Allah boleh dia menurunkan bala kepada orang bukan Islam anytime. Tapi sifat Al-Aziz Allah, sifat maha berkuasa Allah, perkasa Allah, tak sama dengan manusia. Kita ni wan dapat kuasa, kalau boleh balas selalu, kan? Tukar kerajaan kalau boleh tukar selalu apa yang tidak bersama dengan kita. Benda tersebut biasa, common. Tapi dalam ni Allah menceritakan tentang sifat apa? Sabarnya Yusuf. Tengok first Yusuf dah tahu dah. Kalau kita jadi apa? Jadi Yusuf, kita tahan mereka dulu, kita penjarakan dulu. Sebab apa? Mereka ni dahlah bukan pada kawasan kita, minta makanan kat kita pula. Sebab Palestin adalah negara yang mujawirah, negara jiran. Tiba-tiba nak minta makanan kita. Waktu hampa susah dulu, waktu kami dulu macam mana? Waktu kami 7 tahun yang pertama, kami pekin makan. Negara Mesir ni pekin makan. Makan ni sikit-sikit je. Negara yang bukan di bawah takbir negara Mesir ni macam mana? Ikut suka dia orang nak makan apa? Mewah ha? Sekarang ni hampa tadi dah bermewah-mewah makan, sekarang dah tak ada makanan, mai kat kami, nak makanan kami pula. Ambil pula bahagian kami. Kalau kita, marah tuan-tuan. Rakyat Thailand tiba-tiba main minta dekat kita. Kita nak tak bagi, berkira tuan-tuan. Minyak petrol pun berkira. Kan? Baik. So, walamma jahazahu, dia ambil masa menyediakan bekalan untuk mereka, bijahazihim, maksud dia tight ataupun dia sediakan betul-betul, dia pack betul-betul kepada mereka, bijahazihim, dengan barangan-barangan mereka. Qala ituni bi akhil lakum min abikum. Dia kata apa? Nabi Yusuf kata, aku nak kamu, boleh tak? Bukan boleh tak, arahan terus. Nabi Yusuf bagi arahan. Dia kata apa? Ituni bi akhil lakum min abikum. Bawa kepada aku saudara kamu yang sebapa dengan kamu, boleh tak? Ada seorang lagi. Kamu ni ada berapa? 10 beradik. Kan? Asalnya ada 12 beradik. Seorang dah hilang. Ada 12 tinggal 11 yang datang hari ni 10. Mana seorang lagi? Datangkan dia kepada aku yang sebapa dengan kamu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adakah di sini Yusuf alaihissalam mendedahkan diri Yusuf? Seolah-olah kata apa? Seolah-olah Yusuf bagi tahu kata apa? Mana yang seorang lagi? Kalaulah kita jadi mereka, kita akan heran tak? Bagaimana menteri ni boleh tahu ada seorang lagi? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Yusuf tidak sebodoh itu. Yusuf tidak mendedahkan dia punya identiti dah. Yusuf, kita azan dulu baik. Saya minta maaf tuan-tuan sebab saya slow sikit kali ni. Sebab nak supaya tuan-tuan nampak geramnya kat dia orang ni. Gitu.
Mi'ad. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, datang 10 beradik, kemudian minta supaya bantuan diberikan kepada mereka. Status mereka ni bukan rakyat daripada negara Mesir, tetapi rakyat pada negara sebelah, daripada Palestin. Dan kalau kita orang Malaysia, seperti mana kita tengok orang Mesir pula tengok orang Palestin, dapat tahu mereka ni bukan daripada kalangan kita. Tetapi nak bagi tahu bahawa menteri ni yang diketuai oleh Yusuf alaihi salam adalah seorang manusia yang sangat generous, yang sangat baik, sehingga kan memberikan kepada mereka apa yang mereka perlukan. Apa yang Nabi Yusuf alaihi salam kata, ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Nabi Yusuf kata, alam tarawna, kamu semua 10 beradik, tidakkah kamu melihat aku ufil kaila, aku menyempurnakan bekalan makanan kepada kamu yang kamu perlukan. Wa ana khairul munzilin, bahawa aku adalah sebaik-baik penerima tetamu. Kamu ni tetamu je, patut kamu ni tak dapat penuh, tapi aku bagi sikit, tapi aku bagi penuh. Bahkan bukan setakat bagi penuh. Kata jumhur ulama tafsir kata apa? Bila kata ufil kaila, memenuhkan kail, memenuhkan bekalan. Penuh tu bukan takat bagi penuh, bagi lebih, memberikan lebih kepada anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam yang bukan pada negara mereka, yang bukan rakyat mereka. Nak menunjukkan kepada kita ni, Yusuf alaihi salam ni tersangat-sangat baik. Satu. Yang kedua, tersangat-sangat sabar. Sebab apa tuan-tuan? Kita kalau tengok orang yang pernah buang kita, sehina-hinanya, bukan takat buang. Tuan-tuan kena ingat balik cerita yang lepas, buang baju, telanjangkan Yusuf. Hinanya Yusuf di mata mereka. Yusuf balas apa? Balas dengan kebaikan. Tuan-tuan, kita boleh buat tak macam tu, tuan-tuan? Tengah-tengah kita buat muka kita ada Allah kan, tapi nak bagi tahu mereka tak dapat detect muka Yusuf yang begitu. Maksud dia, Yusuf ni fasabrun jamil, seorang yang sangat bersabar, seorang yang sangat tenang, bukan pendendam sifatnya. Sebab itu kalau kita baca ayat awal balik, tuan-tuan kena ingat apabila Nabi Yusuf alaihi salam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Yusuf alaihi salam, tuan-tuan kena ingat, apabila dimasukkan dalam perigi buta, Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Nabi Yusuf pada waktu tu, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Allah mewahyukan kepada Yusuf alaihissalam bahawa kamu nanti pasti confirm satu hari nanti kamu akan cerita balik apa yang mereka telah lakukan pada kamu hari ini. Nanti kamu akan ada kesempatan untuk cerita balik. Hadza wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka tak sedar yang kamu ni cerita kepada mereka apa yang telah berlaku. Sekarang ni mereka sedar tak? Wa hum la yash'urun, mereka tak sedar apa yang mereka telah lakukan. Yang mereka sedar, mereka dalam susah. Dan waktu susah ni, akhirnya mereka cari siapa? Akhirnya mereka cari Nabi Yusuf alaihi salam. Dan tuan-tuan kena baca semula ayat Al-Quran apabila Allah Subhanahu wa taala sebut ayat yang ke-6. Nabi Yaqub alaihi salam mewasiatkan kepada Yusuf. Nabi Yaqub kata apa? Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Wahai Yusuf, Allah Ta'ala memilih kamu. Kamu ni bakal menjadi Nabi. Allah Ta'ala ajar kamu nanti satu ilmu yang sangat yang tersangat memberikan kamu kesan, iaitu apa dah? Ilmu ta'wil ahadis.
dan Allah Ta'ala akan menyempurnakan nikmat. Allah Ta'ala akan bagi nikmat kepada kamu. Yang nikmat yang kamu dapat ni bukan kamu seorang akan dapat. Wa ala ali Yaqub, tetapi juga yang mendapat nikmat ni, tempias nikmat ni ialah apa? Keluarga Nabi Yaqub alaihi salam. Maksud dia apa dia? Adik-adik dia, abang-abang dia pun akan dapat. Maka Yusuf alaihi salam bukan sekadar terikat, tetapi diperingatkan oleh ayahandanya Nabi Yaqub, diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah Taala mengilhamkan Nabi Yusuf alaihi salam, nanti kamu bakal cerita balik. Maka Nabi Yusuf ni seorang yang sangat tersusun. Bila nak bagi tahu? Bila nak bagi tahu cerita ni? Bila nak bagi tahu mestilah dengan hikmah. Macam mana hikmah? Apa maksud hikmah? Tuan-tuan, pengarang kitab ni nama dia Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Saya baca ta'rifan hikmah yang didatangkan oleh beliau cantik. Dia kata apa dia? Dia kata apabila saya baca surah Luqman, dia cerita wa ataina Luqman al-hikmah. Apa maksud hikmah? Hikmah dalam satu ketika kalau disandarkan kepada kata-kata, maksud dia dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-qaulul muayyan, satu kata-kata yang satu kata-kata macam mana saya tak nak terjemah tuan-tuan. Kata-kata yang tertentu li syakhsin muayyanin, kepada orang yang tertentu, biqaulin muayyanin, dengan pemilihan kata-kata yang tertentu, bimawdu'in muayyanin, dengan tajuk-tajuk yang tertentu, fi waqtin muayyan, pada waktu yang tertentu. Maksud dia hikmah ni yang cuba yang digambarkan, salah satu ta'rifan hikmah oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata hikmah ni bagi tahu sesuatu tepat pada masanya, kena pada orangnya, kena pada waktunya, berdasarkan kepada cerita tu, kena pada waqi' dia, kena pada situasi dia. Maka ini yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita baru bincangkan dua ayat. Malam ni kita bincangkan dua ayat, ayat 58 dan ayat 59. Last sekali Yusuf kata apa? Dia nak tengok seorang lagi. Macam mana Yusuf boleh tahu ada seorang lagi? Sebab kita kena ingat Yusuf Salam, satu dia dah tahu, satu dia tak nak mendedahkan macam mana dia boleh tahu. Maka tuan-tuan kena ingat mereka daripada negara yang berbeza. Takkan tak ada orang yang melihat mereka. Maksud dia dah 10 orang daripada mana, mestilah ditanya. Maksud dia mereka ni sebelum tu mestilah disiasat, buatlah buku pendaftaran mereka ni daripada mana, apa semua sebenarnya. Mestilah Nabi Yusuf AS tanya ada berapa beradik kan. Dia pun mungkin mereka bagi tahu ada 11 beradik, tapi yang satu beradik tu tak ada. Yang satu beradik tu ada dengan ayahanda kami, duk jaga ayahanda kami. Yang kami datang ni 10 je. Sekarang ni Nabi Yusuf AS dia bagi tahu apa? Sebelum dia bagi tahu tu, dia buat dulu. Dia bagi, bukan sekadar dia memberikan bekalan makanan yang cukup, bahkan apa dia? Bahkan lebih. Tuan-tuan, apabila tuan-tuan pergi jumpa YB mana-mana, orang lain YB bagi RM50. Contoh kenduri kan, YB bagi RM50. Tiba-tiba YB bagi 300. YB kata apa? Yang ni untuk hang seorang je. Kan? Tuan-tuan rasa macam mana? Appreciated. Tuan-tuan rasa macam mana? Istimewanya aku. Baik, mereka ni rasa macam mana? Mereka ini sangat istimewa. Dipilih oleh menteri, kita terima yang tersangat istimewa. Dan dia minta satu je, benda tu tak susah pun. Dia minta, kalaulah habis bekalan yang akan datang, dia minta apa? Aku nak kali yang akan datang, tolong bawa adik kamu yang seorang tu, aku nak tengok muka dia pula. Menteri minta yang tu je. Menteri bukan minta suruh datangkan tinggal dengan aku, tak. Dia minta tu je. Sebab sebelum tu dia dah siasat dah, seolah-olah dia dah siasat dah bahawa mereka ada 11 adik, nak tengok pula muka yang seorang lagi. Dan Nabi Yusuf AS layan mereka dengan layanan yang terbaik. Bila layanan mereka dengan layanan yang terbaik, rasa macam mana tuan-tuan? Dihargai. Rasa seorang menteri layan mereka ni macam kawan dia, istimewa.
takkan apabila menteri minta kita tak boleh nak, kita boleh nak fulfillkan, kita tak boleh nak penuhkan permintaan dia. Maka tuan-tuan yang akan datang, kita tengok macam mana depa balik, depa beritahu ni ada menteri ni dia nak adik pula pergi jumpa. Tuan-tuan, ada masalah dah, ada masalah lagi ya. Abang dia dulu hilang. Siapa yang bagi hilang? 10 beradik ni. 10 beradik ni pula nak minta sekali lagi. Yang adik mereka ni nak pergi dengan mereka pula, nak pergi jumpa seorang menteri. Menteri mana pula? No, dekat Mesir no, lagi jauh. Macam mana mereka nak yakinkan sekali lagi setelah 30 tahun, nak yakinkan apa? Nabi Yaqub AS. Oh, cerita dia nak kena berperang dengan kata-kata pula, tuan-tuan. Baik, yang tu kita sambung nanti. Nah, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Saya lupa nak bagi tahu kat Haji ni. Saya buat promosi sikitlah sebab saya ni menego kan. Saya buat promosi sikit. Saya jual lamb shoulder marinated kambing perap, ambil daripada Australia. Ada ketikanya kalau murah sikit daripada New Zealand, saya akan ambil daripada New Zealand. Saya jual harga pasaran RM28 setengah kilo, tapi saya bagi 600 gram selalunya. 600 gram RM28. Kalau haji sekak nak semua untuk jemaah ni, saya bagi harga special mana ni. Kalau nak ambil satu pack RM25. Satu pack RM25. Kalau tak nak bayar lagi pun tak apa, nak try nak ambil dulu, nanti next month bayar, tak ada masalah. Saya cuma bawa sikit je, saya bawa dalam 32 pack je benda ni. Wallahu taala alam. Tuan-tuan, yang baik itu daripada Allah Subhanahu taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.